Menjadi persoalan, apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hanya semata-mata untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jika benar kita melakukan kebaikan ataupun perubahan, disiplin tu tadi hanya untuk mencari pahala, apakah wujud satu kesalahan beramal untuk mendapatkan sesuatu pahala daripada Allah? Adakah ianya merupakan satu kesalahan? Hakikatnya tidak salah. Hakikatnya tidak salah sekiranya kita beramal semata-mata di dalam bulan Ramadan ini bagi mendapatkan ataupun mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah, mengapa Allah dan Rasul menawarkan kepada manusia pelbagai ganjaran pahala yang terdapat dalam bulan Ramadan? Soal pahala ni adalah satu perkara yang ghaib, yang berupa satu lembaran keredaan Allah dan bukannya berupa bentuk ganjaran material. Samalah juga kalau kita beramal. Untuk apa kita beramal? Untuk mengejar untuk mendapatkan syurga Allah. Yang mana syurga itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi balasannya adalah syurga. Kalaulah ada yang mengatakan bahawa seseorang itu beramal semata-mata adalah untuk mendapat ganjaran dan pahala, dan mereka mengatakan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang mengejar pahala dan ganjaran semata-mata ini merupakan satu perbuatan syirik khafi, kerana ianya merupakan satu kesalahan. Kenapa? Kerana dakwaan ini adalah dakwaan yang tidak benar sama sekali. Ini kerana persoalan tentang pahala tidak dapat dipisahkan dengan diri seseorang.
redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah nak beri pahala ataupun sebaliknya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia teruskan melaksanakan amalan-amalan kita dengan penuh ikhlas, dengan penuh ikhlas. Dan ianya juga kita disiplinkan diri kita tu tadi, bukan di dalam bulan Ramadan saja, tetapi kita teruskan istiqamah sehinggalah selama kehidupan kita. Biarlah kita hari ini lebih baik dari semalam, dan semalam lebih baik daripada sebelum itu. Jadi adalah perubahan daripada Ramadan yang kita lalui dan juga yang kita laksanakan. Setiap tahun ada penambahbaikan daripada amalan-amalan yang kita laksanakan. Allah sahaja yang mengetahui bahawa manusia ataupun hamba yang dijadikan olehnya, oleh Allah SWT ni, perlu diberikan motivasi. Okey, motivasi bila diberikan amalan, perlu diberikan motivasi. Bila diberikan motivasi, maka ianya akan lebih melonjak tinggi amalan yang dilakukan. Amalan yang dilakukan. Ianya sebagai satu tawaran dan juga ganjaran istimewa kepada hamba-hamba Allah yang memang cuba melakukan perubahan di dalam hidup dan menolak diri daripada sesuatu dosa dan pelakuan maksiat yang pernah dilakukan sebelum ini. InsyaAllah. Sedikit ihsan anda, besar maknanya kepada anak-anak tahfiz ini. Pokok ini asal kejadiannya bermula daripada satu benih yang kecil saja. Tetapi bila berterusan disiram dengan air setiap hari, sehingga menjadi sebuah pokok yang besar. Tuan-tuan, diri kita ini diibaratkan sebagai biji benih. Manakala perbuatan menyiram dan memberi baja itu seperti amalan bersedekah. Amalan sedekah ini akan mencambahkan kita sebagai seorang Muslim yang terbaik akhlaknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Ingin menaikkan taraf kemudahan dengan membina sebuah bangunan sekolah rendah supaya pendidikan dapat diberikan dengan lebih sempurna kepada anak-anak muda yang ingin mempelajari ilmu agama dan menjadi hafiz Quran. Ini adalah peluang anda untuk bersama dengan kami dalam usaha mulia ini. Ayuh bersama memberikan sumbangan bagi membolehkan usaha kami ini menjadi kenyataan dan lebih ramai anak muda yang ingin menjadi hafiz Quran boleh belajar di sini. Ingat, selagi mana anak-anak hafiz dan hafizah ini masih belajar dan menghafaz di bangunan sekolah ini, selagi itulah pahala sedekah yang pernah anda buat tidak akan berhenti mengalir kepada anda. Klik link yang tertera di bawah ini untuk memulakan sumbangan pertama anda bagi memudahkan pembangunan sekolah baru. Semoga Allah merahmati anda semua para dermawan. Sebenarnya Allah tidaklah untung ataupun rugi. Allah tidak untung ataupun rugi dengan amalan yang dilaksanakan oleh hamba-Nya. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung kepada sesiapa pun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Masya Allah. Inilah ganjaran yang Allah beri kepada mereka yang puasa Ramadan dengan keadaan atas rasa iman. Di mana Al-Hafiz Ibnu Hajar ada juga menyebut yang dimaksudkan dengan berpuasa atas dasar iman, maksudnya ialah berpuasa dengan beriktikad atau kefarduan berpuasa itu. Manakala yang dimaksudkan dengan ihtisaban ialah mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut kitab Al-Fath Al-Bari, Fathul Bari. Boleh lihat ya kepada sahabat-sahabat yang di luar sana. Al-Katabi pula berkata, yang dimaksudkan dengan ihtisaban ialah berpuasa dengan mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diketahui bahawa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ada menyebut, sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesai melaksanakannya, antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dia akan berterusan melakukan ketaatan yang lain selepas itu. Itu nak tengok keadaan amalan yang diterima. Berterusan atau tidak selepas saja bulan Ramadan ini. Maksudnya terus lakukan dengan istiqamah. Ada penambahbaikan. Manakala antara tanda adalah tanda seseorang itu tertolaknya sesuatu amalan apabila kita lihat bahawa amalannya tadi tu yang semata-mata dilakukan akan menambahkan lagi dengan keburukan ataupun melakukan maksiat. Apabila saja kebaikan yang dilakukan selepas kejahatan akan terhapuslah kejahatan yang tersebut. Allahu Akbar. Dan sudah pastilah yang terbaik ialah melakukan kebaikan selepas melakukan kebaikan yang lain. Lebih baiklah kan? Tapi rugilah kalau orang yang pernah buat salah kemudian teruslah dengan kesalahannya. Tapi kan alangkah seronoknya pernah buat salah, kemudian pada bulan Ramadan ini timbul rasa keinsafan melalui disiplin yang dilakukan pada bulan Ramadan tadi tu, berterusan dibuat secara istiqamah hinggalah ke akhir kehidupannya. Inilah salah satu daripada tanda amalan diterima. Masya Allah. Di mana Ibnu Rajab pula ada mengatakan bahawa membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan merupakan salah satu tanda diterimanya amalan puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menerima satu amalan dari seorang hamba tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk melakukan amal soleh seterusnya. Allahu Akbar. Jadi begitulah. Begitulah nak menandakan bahawa kasih sayang Allah pada orang yang bertaubat, yang ingin melakukan perubahan, yang ingin menjadikan dirinya lebih baik.
lebih baik insya-Allah. Nabi SAW ada menyebut bahawa amalan yang paling baik adalah amalan yang istiqamah, iaitu berterusan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha juga ada menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Allahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Insya-Allah. Ini PDPR kan? Apa tingkatkan ilmunya di dalam cara pengendalian sistem online. Bagaimanakah kalau nak belajar PowerPoint, tidak cukup hanya copy paste saja daripada orang dan hantar. Tapi belajarlah bagaimana untuk melaksanakan PowerPoint itu sendiri. Sebab kalau tidak ada perubahan, masih ditakut yang lama, maka ianya amat merugikan. Dan bagi pula seorang ketua, kalau masih lagi jadi seorang ketua tetapi ketua yang hanya menghendaki dirinya dibangga-banggakan, maka ianya akan merugikan. Kenapa? Kerana melakukan sesuatu tidak mengharapkan satu kebaikan yang terbaik. Jadilah seorang pemimpin yang disegani, bukan pemimpin yang ditakuti. Maka barulah ada orang respect. Baru ada orang berikan perhatian dan orang menghormati kita. Imam Nawawi berkata bahawa apabila kita laksanakan amalan secara berterusan, walaupun sedikit amalan tersebut, maka maksudnya dilakukan secara tidak putus, hari ni buat sikit, esok buat sikit,
dan memperbaiki lagi berterusan. Mungkin hari ni buat baca zikir subhanallah cuma mampunya 10 kali, hari esok tambahlah. Tambahlah. Dengan mungkin 30 kali. Lepas tu tambahlah. Tapi yang kita balikkan semula tadi, kalau amalan pada bulan Ramadan kita tadi bersahur kan? Bersahur, bangun pada sebelum subuh. Maka selepas ini istiqamah lah. Bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Lepas tu laksanakan solat sunat. Kemudian dituruti dengan solat subuh dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang yang diberikan tanggungjawab terhadap diri. Dan andainya berlaku, kita tengok sendiri, ya Allah, kenapalah aku ni tak ada perubahan, ya Allah. Itu sebenarnya Allah telah suntik hati kita. Telah suntik pada hati kita bahawa, ya Allah, kenapa aku tak ada perubahan? Jadi bila kita tersuntik, maka teruskanlah untuk melaksanakan perubahan. Ingat, bila kita ingin lakukan perubahan, jangan bertangguh. Jangan bertangguh kerana kita takut. Apabila bertangguh walaupun sedetik, dan detik itulah yang diberikan masa oleh Allah SWT, itulah merupakan detik terakhir dari nyawa kita. Oleh itu dapatlah difahami bahawa salah satu tanda amalan puasa diterima adalah meneruskan sesuatu amalan secara berterusan, iaitu istiqamah. Selain itu, kita juga jadikan diri kita lebih baik daripada sebelum ini. Dan mungkin ada yang mengatakan, alah, pandai cakap je, tapi tak ada perubahan. Doakanlah mereka yang belum ada perubahan itu terus berubah. Kemungkinan. Kenapa? Mungkin setiap orang mempunyai masalah yang kita sendiri tak arif dengan masalah orang lain. Sebab itu, bila jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang dihormati. Jika anda jadi pengikut, jadilah pengikut yang taat kepada pemerintah. Perintah yang diberikan kepada anda. Dan jika anda sebagai seorang anak, jadilah seorang anak yang baik. Seterusnya, jika anda seorang ibu, jadilah seorang ibu yang menjadi contoh kepada anak-anak. Jika anda adalah seorang bapa, jadilah bapa yang baik untuk anak-anak, isteri dan juga keluarga. Maka kita pastikan bahawa sentiasa menjadikan diri kita lebih baik hari ini daripada semalam. Dan sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita satu amalan yang berterusan dan istiqamah. Sesungguhnya yang baik adalah hak Allah SWT, yang kurang adalah kelemahan saya. Dengan itu, balik semula ianya daripada Allah SWT. Ustazah mohon maaf dan jumpa lagi insya-Allah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'assalamah. Sayang anda semua kerana Allah. Assalamualaikum.